الله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu di Madinah dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang di medan perang Uhud. Dan ingatlah, Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan itu terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Padahal Allah penolong dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, yakni berserah bulat-bulat. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta. Nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu malaikat kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari sisi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka dengan kekalahan, supaya mereka kembali dengan hamba kecewa. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan orang-orang yang engkar itu, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah. Sebab ada ia menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka.
kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Dan bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, dan ia menyeksakan sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat ini menceritakan berkenaan dengan peperangan yang melibatkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua peperangan. Yang pertama peperangan Badar, di mana Allah memberi kemenangan ketika orang Islam dalam keadaan sedikit dan lemah. Kedua peperangan Uhud, mengikut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, ketika orang Islam dalam keadaan agak lebih bersedia, tetapi mereka diuji dengan masalah-masalah dalaman. Firman Allah Ta'ala, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu di Madinah dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang. Dan ingatlah, Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Mengikut jumhurul mufassirin, kebanyakan ulama-ulama tafsir, ayat ini berkait dengan peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Mengikut Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, berkait dengan peperangan Ahzab yang berlaku juga di bulan Syawal pada tahun yang keempat atau tahun yang kelima Hijrah. Pendapat yang lebih kuat ialah perkara ini berlaku dalam peperangan Uhud, kerana dibandingkan dengan peperangan yang berlaku sebelumnya, iaitulah peperangan Badar. Permulaannya peperangan Uhud itu ialah apabila pemimpin-pemimpin Mekah yang kalah di dalam peperangan Badar menyebabkan pemimpin-pemimpin besar mereka terbunuh di dalam peperangan Badar. Di antaranya Abu Jahal, pemimpin utama negeri Mekah, dan beberapa pemimpin-pemimpin yang lain. Menyebabkan pemimpin-pemimpin yang masih hidup, anak-anak dan kaum keluarga, adik-beradik yang masih hidup ingin membalas dendam. Mereka meminta supaya harta yang diselamatkan dalam peperangan Badar yang berlaku apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tenteranya supaya meminta pasukan Abu Sufyan yang balik berniaga dari Syam untuk merampas barang kepunyaan Abu Sufyan sebagai tindakan terhadap orang-orang musyrikin Mekah yang bertindak kepada orang-orang Islam di Mekah, termasuk bertindak terhadap harta. Dan yang kedua, untuk menyekat bekalan musuh yang berpusat di Mekah. Di antara strategi peperangan ialah menyekat bekalan musuh, di mana perkara ini diikut oleh ahli-ahli perang, pakar-pakar peperangan sehingga hari ini. Oleh kerana dalam peperangan Badar itu, barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan selamat dibawa pulang, walaupun peperangan berlaku dan mereka tewas. Mereka tewas dalam peperangan, banyak pemimpin mereka yang mati termasuk Abu Jahal. Tetapi barang-barang dagangan mereka selamat dibawa pulang ke Mekah, demi untuk membalas dendam terhadap Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Kerana kematian pemimpin Mekah, maka mereka meminta supaya harta peperangan yang diselamatkan itu hendaklah digunakan
bagi perbelanjaan untuk peperangan membalas dendam. Peperangan membalas dendam itu ialah peperangan Uhud. Lalu mereka berjaya menyediakan 3,000 bala tentera yang lengkap dengan persenjataan yang cukup di zaman itu, yang lengkap dengan segala persediaan bekalannya, dan disertakan dengan semangat yang tinggi, iaitu untuk membalas dendam kepada pemimpin-pemimpin mereka yang mati dalam peperangan Badar. Tentera yang jumlah besar itu bergerak menuju ke Madinah. Apabila perisikan Nabi SAW mendapat maklumat bahawa tentera musyrikin yang jumlahnya 3,000 sedang menuju untuk menyerang Madinah, lalu Nabi SAW mengadakan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin Madinah. Apakah langkah yang perlu diambil? Apakah tindakan? Apakah taktik dan strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi musuh yang datang untuk menyerang Madinah itu? Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik yang terkenal, mencadangkan kepada Nabi SAW supaya mereka bertahan di Madinah. Tunggu musuh datang ke Madinah. Kalau kita menang, baik menang. Kalau kita kalah, kita boleh bertahan di rumah-rumah. Dan boleh melibatkan kaum muslimat, kaum perempuan dan kanak-kanak berperang sama melalui jendela-jendela rumah, pintu-pintu rumah. Ini cadangan Abdullah bin Ubay, di mana pada awalnya Rasulullah SAW cenderung kepada cadangan ini. Cadangan yang kedua, yang merupakan suara terbanyak ataupun suara majoriti, terutamanya dari kalangan mereka yang tidak sempat pergi ke Badar, merasa rugi kerana tidak melibatkan diri dalam peperangan Badar, peperangan yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi fadilat yang besar. Mereka ingin mendapat kelebihan dengan peperangan ini. Lalu mereka mencadangkan supaya musuh hendaklah ditentang di luar Madinah, iaitulah di Uhud, bukan dalam Madinah. Hujah mereka menentang musuh di luar Madinah adalah lebih baik. Sekiranya kita menang, tak mengapa. Sekiranya kita kalah, di mana kita boleh mengambil langkah yang berikutnya untuk menentang musuh, berundur dan menyusun langkah baru untuk lawan musuh. Kalau lawan di Madinah, kalau kalah di Madinah, maka musuh dengan sendiri akan dapat menawan Madinah. Kalau lawan di luar Madinah, walaupun kita tewas pada awal, dia tak boleh tawan lagi Madinah. Kita boleh mengambil langkah yang berikut untuk lawan dia selepas itu. Di mana strategi ini diambil oleh mereka hari ini. Dia berperang di negeri orang, di luar negeri dia, tak berperang dalam negeri dia. Ini strategi yang diambil pandangan majoriti dalam peperangan Uhud. Lalu Nabi SAW menerima pandangan yang mengatakan bahawa musuh ditentang di luar Madinah. Nabi balik ke rumah dan memakai baju rantai. Bila Nabi keluar dan bersedia untuk pergi ke Uhud, Abdullah bin Ubay sangat marah kerana cadangan dia ditolak. Dan memang dia cadang jebul, tak ikhlas. Pemimpin munafik ini bertujuan kalau perang berlaku di Madinah, senang dia melarikan diri, senang dia bersembunyi, senang dia nak melakukan khianat. Itu yang sebenarnya, supaya menentang musuh di luar, ingin menarik cadangan mereka, nak tarik balik supaya menerima cadangan Abdullah bin Ubay. Tetapi Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, sesungguhnya seorang Nabi apabila dia telah memakai baju perang dan membuat keputusan, dia tidak akan berganjak dengan keputusannya. Lalu mereka keluar ke Uhud dan mengambil langkah untuk berperang di Uhud. Apa yang berlaku? Jumlah tentera Islam pada awalnya 1,000. Abdullah bin Ubay menarik pengikut-pengikutnya di tengah jalan, berundur pulang ke Madinah sebanyak 300.
Jadi tinggal 700 tentera Islam. Jadi tinggal 700 tentera Islam. Dan ini menjadikan suatu keadaan yang menguji orang-orang yang beriman. Walaupun demikian, Nabi SAW telah berjaya mengatur satu strategi yang baik. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu, istrimu di Madinah, dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang di medan perang Uhud. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di mana Nabi telah menempatkan bala tentera Islam dengan satu kedudukan yang sangat bijak, yang menjadi kajian pakar tentera sehingga hari ini. Pakar-pakar peperangan orang kafir, bukan orang Islam. Orang Islam tak tahu kala. Orang kafir mengkaji sejarah Islam. Dan mereka mengkaji setiap strategi yang diambil oleh Nabi SAW. Dan Nabi telah menempatkan tentera Islam. Walaupun Allah Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada orang Islam. Tapi dalam masa yang sama, orang Islam mestilah berikhtiar, mestilah berfikir, mestilah bermesyuarat, mestilah berusaha, mestilah mengatur strategi, mesti berusaha. Tak boleh serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Jangan tunggu nanti kebal, nanti dok lu. Musuh tembak, peluru pergi ke lain. Itu semua karut belaka. Ini karut. Allah Ta'ala boleh melakukan demikian. Allah Ta'ala boleh buat musuh pergi ke lain. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya dengan izin Allah. Tetapi nak serah ke Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadi peluru pergi ke lain, itu karut. Ini nak jadikan Allah sebagai hamba kita, bukan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Ini tak betul. Maka kita kena berikhtiar, berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Lepas tu barulah datang pertolongan Allah. Berlaku benda-benda pelik. Apa yang berlaku di kalangan orang Islam di zaman mutaakhir, tak mengaji bab jihad, mengaji belajar ilmu tu mandi minyak, mandi ni, tunggu saja. Tunggu saja biar musuh mari, tak berikhtiar. Ini orang Melayu kita lah. Orang bangsa lain ada tentera berkuda, ada tentera bergajah. Orang Melayu tentera berkaki ayam. Tentera berkaki ayam nak lawan orang putih, lawan musuh. Ini kerana jahil kita dalam ilmu peperangan. Di mana dalam peperangan Uhud ini Nabi telah menyusun satu strategi yang dikaji oleh pakar tentera barat. Iaitulah Nabi mengambil kedudukan di Bukit Uhud. Barang siapa yang pergi melawat Bukit Uhud akan melihat bagaimana Bukit Uhud itu kedudukannya macam satu kota. Di mana di hadapan yang menghala ke Madinah, Bukit Uhud ni melengkung, ada kawasan teluk. Ada tanah rata dan ada medan di hadapan dia. Di belakang Bukit Uhud curang, tak boleh naik. Macam dinding belakang Bukit Uhud kedudukan begitu. Maka Nabi meletakkan markah tentera Islam di antara Bukit Uhud dengan sebuah bukit kecil yang duduk dekat dengan Bukit Uhud. Markah tentera Islam duduk berhampiran dengan Bukit Uhud, di mana musuh tak boleh serang dari belakang Bukit Uhud. Kerana Bukit Uhud ni kedudukan macam kota. Dan Nabi mengarahkan satu pasukan yang dipimpin oleh seorang pahlawan yang terkenal, nama dia Abdullah, bersama dengan 50 orang tentera pemanah, supaya duduk di bukit kecil. Bukit kecil yang berhampiran dengan Bukit Uhud, di mana markah tentera Islam. Nabi duduk di markah operasi. Markah operasi dia, Nabi duduk di situ bersama dengan bala tentera dan ada pasukan depan. Kemudian selepas itu bukit kecil. Di bukit kecil ini ditugaskan 50 tentera pemanah, di mana tentera pemanah ini tujuannya ialah untuk menghalang musuh menyerang dari belakang. Kalau musuh serang dari belakang, maka akan dipanah musuh ini. Maka tentera Islam yang jumlahnya sedikit boleh berdepan dengan musuh yang lebih ramai, dalam keadaan dilindungi oleh tentera pemanah yang duduk di bukit kecil, dan markah duduk di antara bukit kecil dengan Bukit Uhud, dan tentera yang baki berdepan dengan musuh. Terus Nabi memberi pesanan kepada mereka
yang duduk di bukit kecil yang memanah ini, jangan tinggal bukit ini. Bukit ini jangan tinggal sekali-kali. Sama ada kita menang, jangan tinggal. Kita kalah pun jangan tinggal. Bukit ini sangat penting untuk melindungi markah tentera Islam dan untuk melindungi tentera yang sedang berperang supaya tidak diserang oleh tentera berkuda dari belakang. Tentera berkuda dalam peperangan hari ini macam tentera udara, kapal terbang jet, kedudukan dia. Kerana laju dia. Untuk menyerang serangan kilat. Serangan kilat. Ini strategi yang diatur oleh Nabi. Tak ada apa-apa hitam. Kalau ada apa-apa hitam boleh kita lokek. Boleh kita lokek. Nampak bagaimana Nabi mengatur peperangan ini. Mengatur peperangan ini. Di mana musuh tak boleh serang dari belakang. Jangan tinggal bukit ini, kata Rasulullah. Sama ada menang atau kalah, jangan tinggal. Ini dimasukkan maqaid al-qital. Tempat-tempat masing-masing untuk berperang. Dan di sana pasukan tengah, pasukan hadapan. Pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, pasukan tengah dan pasukan belakang. Macam orang main bola lah. Macam taktik main bola. Itu susunan tentera yang diatur oleh Nabi SAW. Markah operasinya duduk di belakang. Jangan tinggal sekali-kali, kata Nabi. Di mana apa yang berlaku akhirnya ialah pada permulaan peperangan tentera Islam menang. Kita akan baca ayat yang kemudian akan menceritakan bagaimana tentera Islam menang. Musuh melarikan diri dan orang kafir dia berperang, dia bawa barang berharga. Barang berharga untuk jadi semangat. Dia bawa binatang ternakan. Tentera Islam mengejar musuh yang lari, lalu barang-barang berharga ditinggalkan di tengah padang. Pasukan depan mengejar musuh, pasukan yang duduk di belakang ni mengutip barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh. Lalu mereka yang duduk di bukit pemanah tadi tak tahan tengok. Saya duduk kutip barang-barang tadi, dah apalah kita menang dah, kita tinggal bukit ni. Kita tinggal bukit ni. Lok korang kutip barang-barang, boleh korang. Ini kerana melihat benda yang dipungut itu. Ketua dia kata jangan tinggal, jangan tinggal, jangan tinggal. Rasulullah Allah jangan tinggal, tak berdali dah. Tak berdali tengok barang habis hunggah belaka. Tinggal ketua je. Lalu tentera musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sayap kanannya Khalid bin Walid dan sayap kirinya Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Walid masa itu kafir, Ikrimah bin Abu Jahal pun kafir juga masa itu. Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda. Apabila melihat bukit yang strategik ditinggal, lalu Khalid melarikan kudanya dengan cepat dan menawan bukit yang penting itu, menyebabkan tentera Islam tidak ada pelindung dari belakang. Kemudian diserang oleh tentera Ikrimah. Kemudian orang yang lari tadi undur balik, menyebabkan Nabi dan sahabatnya bertahan dalam keadaan berkecamuk. 70 orang syahid. Luka tak ada yang selamat. Nabi patah gigi. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan Nabi kebal. Kebal. Tuhan boleh buat Nabi ini kebal. Tapi dalam peperangan ini, Nabi luka. Dan pipinya berdarah. Sehingga darahnya melilih. Dan mengatakan, tidak baik bagi suatu kaum yang menghina Nabinya, yang menyelamatkannya. Nabi yang mengajak dia kepada jalan Allah, telah dipukul dan sehingga berdarah. Dalam peristiwa yang banyak ceritanya, di mana seorang sahabat tengok darah Nabi melilih, lalu dia jilat darah Nabi. Jilat darah Nabi. Tak mau darah Nabi turun ke tanah. Dia jilat, dia telan darah Nabi. Ada lagi masa itu. Dan Nabi bersabda, orang yang darahnya berkumpul dengan darah aku tidak akan kena api neraka. Sahabat ini masuk surga. Dan masa itulah musliminnya mempertahankan. Dan Nabi telah berjaya menyelamatkan tentera Islam dalam keadaan mereka berundur di teluk Bukit Uhud. Berundur di teluk, mereka berundur di teluk dan musuh tak boleh serang dari belakang. Lalu mereka berjaya bertahan dan musuh tak boleh menghapuskan orang Islam. Dan musuh tak berani lagi. Bila orang Islam sudah berundur di Bukit Uhud dan duduk di atas bukit, mereka yang di atas lebih kuat daripada mereka yang di bawah. Ini strategi yang Nabi ambil
Sangat bijak. Sangat bijak orang tak terfikir. Bila duduk atas bukit, musuh kalau mari, perang zaman dulu. Memanglah manuh atas bukit, sedaplah. Dengan orang duduk bawah, dah orang duduk atas bukit. Musuh tak berani, dan tentera Islam diselamatkan. Sayyidina Hamzah syahid. Mus'ab bin Umair yang ditugaskan memegang bendera, hancur badannya. Dicincang oleh orang kafir. Sayyidina Hamzah juga dicincang. Kita akan baca kisahnya selepas ayat-ayat ini. Akan panjang cerita perang Uhud ni. Dan Allah Ta'ala membandingkan peperangan ini dengan peperangan Badar. Idhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa'adallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan Uhud itu terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Padahal Allah penolong dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, berserah bulat-bulat. Di sana ada dua golongan daripada dua kabilah, iaitulah Bani Harithah dan Bani Salamah. Bila melihat Abdullah bin Ubay bersama dengan 300 anak buah dia keluar, dalam masa yang sama melihat musuh lebih banyak. Lebih banyak musuh. Orang Islam 700. Hak 1000 tinggal 700. Orang kafir 3000. Tentera Islam kudanya sikit. Tentera kafir kudanya banyak. Menyebabkan mereka yang lemah iman, lemah semangat, mari rasa takut. Mari rasa takut. Mereka ni di kalangan Bani Harithah dan Bani Salamah. Dan memang orang yang lemah iman ni ditipu oleh orang munafik. Tetapi Allah menyelamatkan mereka. Oleh kerana iman yang masih ada dalam diri mereka. Dan semangat lebih lemah lagi apabila dia sebarkan berita bahawa Rasulullah SAW sudah gugur syahid. Kemudian diumumkan oleh orang musyrikin Rasulullah sudah mati. Bila dengar Rasulullah mati, ada yang lembek, tak boleh nak berperang. Ada yang semangatnya tinggi, yang mengatakan sekiranya Rasulullah mati, mari kita mati sama Rasulullah. Ini yang semangat tinggi. Kalau Rasulullah sudah wafat, kita mesti mati dengan Rasulullah. Menyebabkan semangat naik balik. Dan ada di antara mereka yang lemah semangat ini berundur balik ke Madinah. Berundur balik ke Madinah. Rasulullah sudah mati, lemah semangat, lagi balik. Lalu mereka bertemu dengan para muslimat, sahabiyat, mukminat muslimat yang ingin tahu berita. Bagaimana Rasulullah? Kerana yang pentingnya keselamatan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Kata mereka Rasulullah sudah mati. Lalu para muslimat ini mengambil batu dan merejam mereka yang lari ini. Kamu lari, Rasulullah mati, mengapa mudah berperang? Batu penakut ni. Lalu orang-orang muslimat, perempuan ni ambil batu rejam. Dan mereka balik semula ke Uhud dan menghadapi musuh. Menghadapi musuh, berdepan dengan musuh. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan orang Islam. Rasulullah tak berjaya dibunuh oleh orang kafir. Mengikut riwayat yang sahih, para sahabat telah mengelilingi Nabi SAW. Mereka letak Rasulullah di tengah, mereka pagar Rasulullah dengan tubuh mereka. Ada yang menadah belakang mereka. Tadah belakang kena panah kerana nak selamatkan Nabi SAW. Begitu sekali kedudukannya, dan Nabi diselamatkan dan diundur ke kaki Bukit Uhud, dan musuh lari. Musuh tak berani nak dapat. Tak berani nak dapat. Diriwayatkan orang Islam sangat sedih dengan peristiwa ini. Kita akan baca ayat yang kemudian, di mana Abu Sufyan tanya, Muhammad masih hidup? Nak serang tak berani, nak rapat tak berani. Ada lalu Muhammad masih hidup? Kata Nabi, diam. Diam, kata Rasulullah. Abu Bakar masih hidup? Kata Nabi, diam. Umar masih hidup? Kata Sayyidina Umar, aku hidup lagi, kata Sayyidina Umar. Aku hidup lagi, Sayyidina Umar kata. Masih hidup lagi. Nabi tak ada nak suruh kata diam, Sayyidina Umar kata aku hidup lagi. Sayyidina Umar dia kerah pada orang lain. Dan Abu Sufyan menyebut al-harbu sijal, yaumul lana wa yaumun alaina. Peperangan silih berganti. Ada hari kami menang
Dan ada hari kami kalah. Kata Sayyidina Umar, lasna sawa. Sayyidina Umar kata, kita tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang kami yang mati dalam syurga, orang-orang yang kamu yang mati masuk neraka, kata Sayyidina Umar. Di sini kita tak boleh menganggap perjuangan orang Islam dengan yang lawan Islam ni sama. Sebab ada orang kata supaya aja. Supaya aja. Tak supaya. Sayyidina Umar kata lasna sawa, kita tidak sama. Orang yang mati dalam perjuangan Islam masuk syurga, dan orang mati dalam perjuangan jahiliah masuk neraka. Itu tak sama. Kemudian Allah Ta'ala mengubati orang Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum atillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah, kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Jangan sedih dengan peperangan Uhud. Allah Ta'ala telah memberi kamu kemenangan dalam peperangan Badar, yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah pada bulan Ramadan. Setahun dulu pada itu, setahun. Perang Uhud bulan Syawal tahun yang ketiga. Perang Badar bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Peperangan Badar ini Tuhan beri menang. Jumlah kamu pada masa itu sikit sangat. 313 orang saja. Kok ni 7,000, ni 313 orang. Jumlah kamu 313 orang. Dengan 2 ekor kuda. Kuda ada 2 ekor. 2 ekor kuda nak lawan macam mana? Dengan musuh yang lebih banyak. Musuh yang datang dengan topi besi, dengan baju rantai. Orang Islam dengan serban. Serban yang buruk. Hak miskin cari serban. Setengah tu tak ada pedang, pakai kayu saja. Tak cukup senjata. Ada 2 ekor kuda, ada 230 ekor unta. Orangnya 313 orang. Hak bakinya jalan kaki. Ini peperangan Badar. Dan Nabi keluar ke Badar bukan tujuan untuk berperang. Tujuannya untuk memintas kabilah Abu Sufyan yang balik dari Syam. Abu Sufyan ni bukan orang lain, ketua Mekah, salah seorang pemimpin Mekah, ayah mertua Nabi, tok tua Nabi pula tu lawan tok tua. Tok tua Nabi Abu Sufyan ni. Nabi keluar dengan 313 orang sahabat dia ke Badar dengan tujuan untuk memintas tentera Abu Sufyan. Nak pitah tentera Abu Sufyan. Tiba-tiba tentera Abu Sufyan terlepas. Abu Sufyan ni salah seorang yang pintar, yang cerdik di kalangan orang Arab, orang Mekah. Dia berjaya meluluskan dirinya lepas berkebungan. Dan dia telah menghantar mesej, menghantar pesanan di Mekah bahawa tentera dia dalam keadaan bahaya. Lalu Abu Jahal menyediakan tentera Mekah yang jumlahnya 1,000, lengkap dengan senjata, dengan pakaian perang, topi besi, baju rantai, panah, lembing, tombak dan pasukan berkuda. Siap, jumlahnya 1,000 orang. Mereka datang ke Badar untuk menyelamatkan tentera Abu Sufyan. Tiba-tiba tentera Abu Sufyan terlepas. Terlepas tentera Abu Sufyan. Kemudian Abu Jahal bermesyuarat, macam mana kita balik? Tentera kita dah selamat dah. Kata Abu Jahal, dah kita perahulah Muhammad ni, biar habis dah, kita serang Muhammad. Akhirnya ambil keputusan nak serang Nabi yang jumlahnya dengan sahabat dia 313 orang. Dalam keadaan yang lemah, Abu Sufyan menganggap inilah peluang untuk mengalahkan orang Islam. Bila Nabi dapat tahu tentera Abu Sufyan terlepas, sedangkan mari pula tentera Abu Jahal jumlahnya 1,000, lengkap dengan senjata, macam mana nak buat? Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Macam mana nak buat? Kata Nabi. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ya Rasulullah, ma naqulu kama qala Banu Israel li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Wahai Rasulullah, kami tidak kata kepada Rasulullah sebagaimana kaum Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, dengan abangmu Nabi Harun, dengan Tuhan. Pergi, kami nak duduk sini.
Kami tak mau ikutmu. Iaitulah ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel berjihad untuk membebaskan Palestin. Kaum Bani Israel kata, "Gilah mu dengan Tuhanmu." Bani Israel kata ke Nabi Musa, "Wahai Rasulullah, kami tak kata ke Rasulullah sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa AS. Tetapi kami kata ke Rasulullah, idhab anta waqatila inna ma'akuma muqatilun." Pergi engkau bersama dengan Allah. Kami bersama dengan Allah dan Rasul. Kami akan kata begitu. Lalu Nabi paling pula ke orang Madinah. Hak Miqdad bin Aswad tadi orang Mekah. Orang Mekah ni boleh jadi anak beranak Nabi, keluarga Nabi. Orang Madinah ni orang yang berbai'ah dengan Nabi. Bukan anak beranak. Anak beranak pun jauh. Bani Harithah jauh dengan Nabi. Bani Harithah ni. Bani Harithah ni keluarga Nabi juga. Keluarga jauh-jauh. Macam mana? Kata Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Ansar, pemimpin Madinah. "Wahai Rasulullah, kami dah berjanji dengan Rasulullah. Kami sudah berbai'ah dengan Rasulullah. Berjanji untuk sehidup semati dengan Rasulullah. Kami dah berjanji. Dan kami patuh apa Rasulullah Allah. Kalau Rasulullah arah kami pergi ke Laut Rimat yang jauh berbulan perjalanan, kami akan pergi lagi, wahai Rasulullah. Kami ikut." Akhirnya Nabi buat keputusan, hadap tentera Abu Jahal ni. Lalu Nabi bertolak di satu kawasan, di Badar. Badar ni ialah nama tempat mengambil sempena seorang yang menggali telaga di situ. Nama dia Badar. Jadi tempat tu dikenali dengan Badar. Lalu Nabi tunjuk satu tempat untuk dijadikan markah tentera Islam. Seorang sahabat radhiyallahu anhu yang tahu berkenaan dengan Badar berkata, "Wahai Rasulullah, adakah Rasulullah cadang tempat markah di sini? Wahyi daripada Allah Ta'ala yang tunjuk tempat di sini, ataupun pandangan akal Rasulullah dan taktik peperangan yang dicadang oleh Rasulullah dengan akal sendiri?" Kata Rasulullah, "Ini bukan wahyi. Ini adalah pandangan aku dan akal aku." Kata sahabat ni, "Wahai Rasulullah, pada pendapat saya tak molek di sini. Pendapat saya tak molek di sini. Kerana di Badar ini ada 3 mata air. 3 cerung, 3 mata air. 3 mata air ini terletak antara kita dengan musuh. Ada di depan kita. Pada pandangan saya, kita mara ke depan. Biar ketiga-tiga mata air ini duduk di belakang kita. Musuh duduk depan kita. Kita boleh bekalan air, musuh tak ada bekalan air." Kata sahabat ni. Lalu Rasulullah doa ke sahabat ni kerana cadangan dia baik. Dan Rasulullah memilih tempat yang dicadangkan. Di sini menunjukkan bahawa Nabi bermesyuarat. Dan Nabi bukan seorang yang diktator, yang kuku besi, yang tak ada nah daripada Allah Ta'ala. Nabi terima pandangan sahabat-sahabat dia. Kalau pandangan yang baik, Nabi terima dalam perkara yang tidak ada nah. Begitulah kita orang Islam ni. Kalau kita mesyuarat, jangan degil, jangan kerah. Kalau ada pendapat yang kuat, kita kena pakai pendapat yang kuat. Kecuali ada hadis, ada Quran dan ada hadis. Kalau ada Quran, ada hadis, kita mesti pakai Quran dan hadis. Nabi pun pilih tempat itu. Dan akhirnya berlakulah peperangan Badar pada 17 hari bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Besoknya mereka nak beradab peperangan. Dan mereka dapat tahu kedudukan musuh sekian banyak. Tenteranya banyak mana. Bekalan banyak mana. Semua tahu. Dalam keadaan orang Islam ada bekalan, musuh tak ada bekalan. Lalu para sahabat di kalangan Ansar mencadangkan, dia buat satu pondok yang jenis boleh husung. Dia buat dengan kayu. Sahabatnya kata, "Wahai Rasulullah, kami cadang nak buat satu pondok boleh husung, biar Rasulullah duduk dalam ni. Kalau sekiranya kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah, biar kami mati, sahabat-sahabat lain husung Rasulullah lari, menyelamatkan." Rasulullah mendoakan untuk sahabat ni. Dan pagi besoknya Rasulullah mengatur strategi peperangan. Diaturnya secara sah. Secara sah. Di mana cara sah ni belum dikenali oleh orang Arab. Orang Arab tak tahu perang cara sah ni. Nabi yang pertama mengatur peperangan secara sah. Dia buat sah yang rapat. Belaga bau di antara satu sama lain.
Kemudian beradab dengan musuh di medan Badar. Dia mengikut kaedah peperangan zaman dulu, dia kena lawan sama seorang dulu. Lawan sama seorang, muqaddimah dia nak perang. Jadi musuh atau pahlawan dia seorang ke, dua, tiga orang ke, dan orang Islam atau pahlawan dia. Abu Jahal mengarahkan 3 orang pahlawan dia sampai ke hadapan, cabur orang Islam. Ajak lawan sama seorang. Lalu tampil golongan Ansar. Golongan Ansar di kalangan orang Madinah. 3 orang nak lawan. Kata Abu Jahal, kami tambah orang Madinah. Kami nak orang Mekah. Nak beranak kami. Ni. Pada dia yang kata Nabi lawan anak beranaknya, dia je lawan anak beranak sebenarnya. Kami nak anak beranak. Kami tambah orang Madinah. Lalu Nabi kata, bangun wahai Hamzah. Bangun wahai Ali. Bangun wahai Ubaidah Al-Harith. Hamzah ni ialah pak saudara dia. Pak saudara Nabi sendiri. Ali menantu dia. Ubaidah Al-Harith sepupu dia. Nabi suruh pak saudara dia, menantu dia dan sepupu dia lawan. Kalau mati, biar mati pak saudara dia dulu. Biar mati menantu dia dulu. Biar mati sepupu dia dulu. Yang pada dekat dulu. Ini yang paling utama. Dan nak waris agak, waris lah. Orang lain ni tak, waris ni huruf belakang lah. Biar orang lain mati dulu. Itu orang zaman ni. Nabi tak, dia kemukakan anak beranak dia dulu. Maka berlakulah perlawanan. Seorang sama seorang. Hamzah berjaya membunuh lawan dia. Lepas tu Sayyidina Ali bunuh lawan dia. Lepas tu Ubaidah Al-Harith berlawan dengan lawan dia. Ubaidah luka, lawan dia pun luka, tapi musuh dia dapat dimatikan. Ubaidah luka. Lepas tu barulah berlaku peperangan besar. Dan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan doa yang masyhur. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan doa yang masyhur. Sama-sama doa belaka. Sama-sama mayah hajat belaka. Ini susahnya. Lihat Nabi pun doa, lihat Nuh berdoa juga. Nabi pun mayah hajat, hak lawan Nabi pun mayah hajat juga. Sama-sama doa. Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'ahilhu al-ghada. Kata Abu Jahal dalam doa dia, ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia orang yang membawa ajaran yang sesat, yang salah, yang menyebabkan jadi musuh anak beranak. Dengan sebab dia lah anak beranak jadi kelahi, maka binasakalah dia pada pagi ini, kata Abu Jahal. Nabi juga berdoa. Doanya, Allahumma intahlik hadhil isabatu la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau binasalah pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang yang beribadat kepada-Mu, wahai Tuhan. Ini doa Nabi. Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, seorang ulama India, menulis dalam kitab dia Sirah Nabawiyah, pasal apa Nabi tak doa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau habislah anak bini aku ditawang oleh musuh, kalau habislah negeri aku dijajah oleh musuh, akan ditawan. Mengapa Nabi tak doa begitu? Tetapi Nabi berdoa, la tu'bad, engkau tidak diibadatkan lagi. Menunjukkan bahawa matlamat asas yang sangat penting dalam perjuangan Islam ialah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tanah air, keluarga, bangsa, ini adalah benda-benda sampingan saja. Asasnya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ini asas yang sangat penting. Perjuangan kita lain dengan perjuangan orang lain. Perjuangan orang lain, bangsa, negara, tanah air. Perjuangan kita ialah mardhatillah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ini perbezaan di antara perjuangan Islam dengan perjuangan jahiliah. Kita boleh baca hari ini, undang-undang tubuh ni lagu lain, undang-undang tubuh sana lagu lain. Serupa hak Nabi lawan dengan Abu Jahal itu. Tak ada beza. Ini dia jadi begitu, nak macam mana? Jadi macam tu. Dia jadi macam tu dengan sendiri, mungkin secara tak sedar. Kalau dia sedar, dia ubah balik. Maka dia tak tahu, wallahualam. Jadi begitu. Perjuangan bangsa, tanah air, puak dan kaum. Yang ini untuk mencari kerajaan Allah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Maka berlakulah peperangan dan Allah Ta'ala menurunkan pertolongan. Disebut dalam ayat ini, ittaqul lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat
yang diturunkan. Tak cukup kalau Tuhan beri 3,000 pada tentera. Tentera malaikat yang menolong kamu. Nabi kata pada hari itu, bila Nabi berdoa dalam keadaan kain selendang dia jatuh, sehingga Abu Bakar merasa kesian ke Nabi. Dalam keadaan bersungguh berdoa, akak tangan sehingga nampak putih di bawah ketiak dia. Tinggi akak tangan. Lain biasanya doa sekat bau, tangan sekat bau dia. Ini akak tangan sehingga tinggi, nampak putih bawah ketiak. Menandakan kesungguhan di dalam doa di medan perang Badar yang terkenal itu. Dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Dan Nabi nampak tentera malaikat turun, dipimpin oleh Jibril. Jibril sendiri turun. Bala, bahkan mencukupi. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan mencukupi dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Allah Ta'ala menurunkan tentera malaikat, jumlahnya 5,000, dengan uniform. Tanda-tanda ni uniform lah. Uniform, pakaian yang bertanda. Setengah ulama mengatakan malaikat memakai pakaian putih dalam keadaan menunggang kuda. Dan Nabi melihat didahului oleh malaikat Jibril sendiri yang memimpin tentera malaikat. Kerana Allah Ta'ala telah menentukan semulia-mulia angkatan ialah angkatan Nabi dalam peperangan Badar. Dan angkatan malaikat yang menyertai peperangan Badar. Tak boleh banding dengan segala orang lain. Kerana perang Badar ini satu perang yang istimewa. Ibnu Abbas meriwayatkan malaikat memakai serban. Serban yang berwarna putih. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu malaikat kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari sisi Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemenangan itu pemberian Allah, bukan kuasa kamu. Kalau jumlah kamu askar 313, macam mana nak lawan 1,000 yang lengkap bersenjata? Kamu menang dalam perang Badar adalah dengan pertolongan Allah. Para ulama khilaf, adakah malaikat berperang sama ataupun tidak? Mengikut jumhurul ulama, malaikat berperang sama dalam perang Badar. Kerana sahabat-sahabat yang menyaksikan peristiwa perang Badar ini, mereka melihat bagaimana kepala-kepala orang kafir musyrikin putus dengan sendiri, dengan tidak melihat siapa yang memancungnya. Dan ada yang mendengar suara kuda yang tidak melihat kudanya. Dan ada yang melihat malaikat itu berperang sama, menyuruh masuk ke dalam musuh, memberi semangat kepada orang beriman. Ini ialah riwayat yang sahih, riwayat yang kuat. Malaikat terlibat sama di dalam peperangan Badar. Dan hari ini pun Allah Ta'ala tunjuk bagaimana dalam peperangan Mujahidin dengan Soviet, bagaimana mereka-mereka yang berpakaian putih berperang. Ini ditulis oleh mereka terlibat dalam perang di Afghanistan, perang di selatan Lebanon. Ini berlaku. Bukan saja zaman Nabi, dengan syarat orang Islam benar-benar dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang ikhlas berhadap kepada Allah Ta'ala. Bila terdesak, barulah berhadap kepada Allah Ta'ala. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dah dibaca terjemahannya. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka dengan kekalahan supaya mereka kembali dengan hampa kecewa. Kemenangan ini berlaku kerana orang Islam betul-betul ikhlas, betul-betul nak mengorbankan diri mereka. Setelah berlaku peperangan, Nabi mengambil taktik, jangan serang dulu, biar mereka serang dulu. Di mana tentera musyrikin serang, Nabi dan sahabatnya bertahan dengan perisai. Setelah mereka serang, baru diserang balas. Diserang balas. Dan macam-macam lah cerita, di antaranya Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi
La yuqatilul yawma rajulun muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Tidak berperang seseorang pada hari ini. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, tidaklah berperang pada hari ini. Seorang yang berperang mara dan tidak undur ke belakang, malaikat Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Masa itu ada seorang sahabat pegang buah kurma dalam tangan dia, duduk makan buah kurma, tinggal beberapa ulah lagi. Bila dengar Nabi kata begitu, lalu sahabatnya kata, tidak ada yang menghalang aku daripada masuk syurga, malaikat buah kurma ada baki lagi. Lalu dilemparnya buah kurma itu dan terus dia masuk dalam musuh. Belum ada arahan, dia masuk dulu. Dan dia telah mati dibunuh oleh musuh. Orang ini kata pengemung berani mati. Ini ada dalam perang Badar. Pengemung berani mati. Mengapa Allah Ta'ala buat? Untuk menggerunkan musuh. Bila musuh tengok orang Islam masuk seorang-seorang dalam musuh yang ramai, rasa gerun hati mereka. Kalau tiap-tiap orang tentera Islam 313 orang begitu belaka, macam mana nak lawan? Begitulah bila musuh tengok ada orang Islam sanggup berani mati, mereka ingat semua orang Islam begitu belaka. Tak boleh lawan orang Islam. Ini melemahkan jiwa mereka. Dan diriwayatkan masa peperangan itu Nabi telah menyusun saf dengan teratur susun api. Ada seorang sahabat sengaja dia duduk belok saf ke depan. Lalu Nabi pegang sugi dia, lalu Nabi cocok kayu sugi di perut dia. Nabi kata, betul. Nabi tikam kayu sugi. Lalu dia kata, Rasulullah sudah buat zalim pada saya. Buat zalim pada saya. Saya nak balas. Lalu Nabi kata, balas. Cocok perut aku. Nabi membuka perut. Tiba-tiba dia cium perut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya mengharapkan ini sentuhan yang akhir. Lepas ni saya mati, kata dia. Saya mati. Ini duduk dalam diri dia. Nak mati. Maka banyak yang macam ni sahabat-sahabat. Dengan sebab itulah peperangan Badar ni memberi kemenangan yang hebat kepada orang Islam. Di mana bila mereka melihat tentera Islam mara dengan hebat, Abu Jahal dibunuh dalam peperangan ini. 2 orang sahabat di kalangan Ansar, pemuda. Ditanya orang Mekah, mana dia Abu Jahal? Kami tak kenal Abu Jahal. Lalu tunjuk dia Abu Jahal. 2 pemuda ni mara walaupun kakinya hampir putus. Dan menetok Abu Jahal. Abu Jahal mendapat luka parah dalam peperangan ini. Peperangan ini melibatkan iblis. Tuhan sebut dalam Quran. Iblis kata, iblis melarikan diri. Bila iblis melihat tentera malaikat turun dari langit bersama malaikat Jibril, ada sama. Lalu iblis yang merupakan dirinya seperti manusia berpusing. Padahal dialah yang kuat beri semangat ke Abu Jahal, suruh lawan tentera Islam. Abu Jahal dan kata, pasal apa pula lari? Mu tadi semangat. Dia kata, inni ara ma la taron. Aku nampak apa yang kamu tak nampak, kata iblis. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut bertuhan sekalian alam. Iblis kata, aku takut tak boleh lawan. Dan iblis melarikan diri sehingga terjun ke dalam laut ketakutan dalam perang Badar ini. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberi kemenangan. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Seterusnya balik kepada peperangan Uhud balik. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang yang engkar itu. Kerana urusan mereka tertentu bagi Allah. Sama ada yang menerima taubat mereka ataupun dia menyaksa mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Mereka itu orang yang zalim. Abdullah bin Ubay dan lain-lain yang lari balik tadi orang yang zalim. Ada di antara orang munafik ni yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima taubat. Jadi Allah Ta'ala sebut perbandingan 2 peperangan. Yang pertama perang Badar, orang Islam menang. Yang kedua perang Uhud, orang Islam pada awalnya menang, kemudian tewas, kemudian boleh mempertahankan diri. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Ia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya dan ia menyeksakan sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah
Allah amat pengampun, lagi amat mengasihani. Jadi peperangan ini betul-betul menguji orang Islam. Yang pertama, berlaku perang Badar, menang. Yang kedua, berlaku perang Uhud, tewas. Allah Ta'ala nak uji siapa yang benar-benar beriman. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tidak jadikan selama-lamanya menang. Ada masanya tewas untuk menguji orang yang betul-betul beriman tetap dengan Islam. Orang yang munafik melarikan diri. Ini ialah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan akan dihuraikan selepas ini dengan cara yang panjang. Wallahu a'lam.